Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertamanya terima kasih kepada Puan Nik yang telah menjemput saya menggantikan Ustazah Nur Hafizah Musa yang sepatutnya berada bersama dengan para pendengar sekalian. Dan yang keduanya, saya syukur pada Allah kerana saya diberi peluang untuk berbicara tentang kekeluargaan Muslim. Satu keluarga yang unik yang telah dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita hidup bukan berkeluarga bukan sekadar untuk di dunia, bahkan kita berkeluarga untuk sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Muslim merupakan keluarga yang dicetuskan dengan keberkatan yang diajar dalam apabila kita beragama, kita diajar supaya keberkatan itu keutamaan. Inilah yang biasa kita dengar dalam lagu-lagu yang biasa Mahir Zain lagukan. Barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan pengantin saja ataupun di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah yang berumah tangga, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengulangi sepotong doa yang indah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut barakallahu lakuma, keberkatan Allah lah ke atas kamu berdua, wa barak alaikuma, dan saling memberkati di antara satu sama lain, wa jama'a bainakuma fil khair, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kamu berdua dalam keadaan kebaikan dalam rumah tangga ini. Rumah tangga ini dibentuk daripada yang disebut dengan suami dan juga isteri, kemudian lahirnya anak-anak, dan anak-anak ini yang digambarkan dengan jilul Al-Quran ataupun generasi Al-Quran yang kita bentuk. Dan kita berumah tangga, waktu mana kita berumah tangga, kita tidak berumah tangga untuk dunia yang saya sebut awal-awal tadi, tetapi kita berumah tangga untuk kita fikir sampai ke akhirat Allah, yang kita boleh bawa keluarga kita dan masyarakat kita dan dalam kehidupan kita untuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini pun yang disebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman pada Allah, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita perhati dalam rumah tangga, yang kalau waktu mana Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dan juga Rasul, Allah Subhanahu wa taala memfardukan ke atas diri Rasulullah SAW itu satu kewajipan untuk berumah tangga terlebih dahulu, sebelum daripada Rasulullah menjadi Nabi dan juga Rasul. Maknanya rumah tangga itu besar dalam Islam. Sebab itulah apabila Rasulullah SAW mula menunjukkan contoh dan model rumah tangga yang baik, rumah tangga yang dibentuk dengan akhlak yang baik, maka di waktu inilah kita boleh lihat sampai hari ini, kita boleh nampak bahawa matlamat yang besar bukan sekadar rumah tangga yang diasaskan pada nafsu, yang diasaskan pada kecantikan, yang diasaskan pada keturunan, tetapi rumah tangga yang kita bawa untuk sampai kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang bagaimana Rasulullah kata faz bidzatid din. Apabila kamu pilih perkahwinan ini, kamu pilihlah tentang agama, kata Rasulullah. Waktu mana kamu nak kahwin, biasa orang nak kahwin, dia akan kahwin untuk yang disebut dengan yang disebut kecantikan. Dia kahwin kerana kekayaan. Kadang-kadang dia kahwin kerana yang disebut dengan keturunan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut faz bidzatid din. Kamu pilihlah agama. Taribat yadak. Tangan kamu tu akan sentiasa basah. Maksudnya kamu akan rasa tenang dalam hidup kamu di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini di asas rumah tangga Muslim. Rumah tangga yang di asas yang pertama, di asas keberkatan. Yang kedua, rumah tangga Muslim ini rumah tangga yang bermatlamatkan akhirat, yang dinampak boleh bawa masuk dalam syurga Allah. Sebab itu kalau sekiranya orang nak berumah tangga, tak kala mana nak berumah tangga, seorang bapa mertua itu, dia kena tanya terus bakal menantu dia, kamu nak kahwin dengan anak perempuan saya, kamu nak bawa ke mana? Dia jawab, saya nak bawa ke Polisen je pakcik, contohnya. Baik tak payah. Kerana apa dia? Kerana berumah tangga bukan untuk ke Polisen, bukan untuk ke Batu Ferringhi, bukan untuk melancong dan sebagainya, tetapi berumah tangga, saya kahwin dengan dia pakcik untuk membawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu asas dia panggil dalam rumah tangga sebagai sebuah rumah tangga Muslim. Wallahu a'lam. Saya itu dia penerangan berkaitan dengan sesebuah rumah tangga Muslim. Dan Ustaz, bila kita sebut tentang rumah tangga ni, orang kata
dia takkan larilah daripada pelbagai pancarobanya, macam lagikan lidah tergigit. Jadi apakah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat tu tidak dilanda krisis? Rumah tangga kita juga yang dilanda krisis ni, Ustaz. Ya, cantik pertanyaan yang kira-kira dalam hidup kita ni tak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Bila kita sebut kita beriman pada Allah, kita akan melalui proses ujian. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah cerita awal-awal lagi. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Apakah manusia menyangka bahawa mereka hidup dalam keadaan mereka tidak dilanda krisis dalam hidup mereka, tidak diuji oleh Allah, lalu mereka boleh menyebut kami telah beriman pada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, sesungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum daripada kamu. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, dengan ujian itu Allah tahulah siapa yang benar-benar beriman pada Allah. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, dengan ujian itu manusia tahu siapa yang dusta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan Rasulullah sama juga dengan kehidupan kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia sebagaimana kita. Dia makan, dia minum, dia tidur dan dia bangun. Cuma Allah lebihkan dia dipilih menjadi nabi dan juga rasul, dan diberi wahyu. Tetapi dia tidak meliputi dalam hidup dia krisis kah? Tak. Dia berhadapan dengan ujian. Kita baca dalam sejarah bagaimana ujian kewafatan Khadijah binti Khuwailid dalam bulan Rejab sebegini. Ini satu krisis dalam hidup Rasulullah, sehingga kan digelarkan dengan Amu Huzni, tahun duka cita yang melanda dalam hidup Rasulullah. Seorang suami yang disayang pada isteri dia, tiba-tiba Allah matikan isteri dia tersebut, diuji dalam hidup. Satu ujian. Kemudian dalam hidup, ujian yang disebut dengan ujian hampir berlakunya perceraian. Kita baca hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum. Peristiwa di mana Aisyah radhiyallahu anha telah difitnah dengan fitnah yang dahsyat dalam hidup Aisyah. Sehingga kan Rasulullah SAW hampir-hampir menceraikan Aisyah kerana peristiwa ini yang disebut dengan tuduhan fitnah, berzina dengan Safwan bin Mu'attal waktu mana Rasulullah balik daripada perang Bani Mustalik pada tahun yang kelima hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah balik daripada perang itu, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha tertinggal daripada usungan itu, usungan yang biasa sahabat-sahabat biasa mengusung isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tertinggal Aisyah radhiyallahu anha, lalu Aisyah radhiyallahu anha duduk dan termenung, lalu datang Safwan bin Mu'attal yang mengutip barang yang jatuh. Tengok memandang Aisyah. Bila dipandang saja Aisyah, lalu dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Lalu di waktu tersebut Safwan bin Mu'attal hulurkan tangan. Aisyah pun pijak tangan Safwan bin Mu'attal, lalu naik di atas unta. Lalu dibawa, dia berjalan tak cakap apa pun sampai di kota Madinah. Lalu tersebar di kalangan Abdullah bin Ubay bin Salul, mula tulis dalam Facebook, tulis dalam Twitter, masing-masing dah mula WhatsApp di kalangan masing-masing, bagi tahu pada orang ramai bahawa Safwan bin Mu'attal telah berzina dengan Aisyah, isteri Rasulullah. Ujian yang besar. Kalau kita baca dalam sejarah, sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha ini Rasulullah nak cerai lah. Rasulullah nak cerai. Dan di waktu mana Rasulullah nak cerai itu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah datang. Sayyidina Ali sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia akan sebut, bunga ni tak sekuntum Rasulullah, banyak kuntumnya ya Rasulullah. Maksudnya cerai-cerai lah. Kamu simpan buat apa lagi ya Rasulullah. Dia waktu ini krisis. Ya, krisis dalam rumah tangga. Kita boleh baca bagaimana krisis yang teruk ini, sehingga kan peristiwa ini terbawa-bawa pada Aisyah untuk berperang dalam perang Jamal dan juga Siffin. Perang yang berlaku di antara Aisyah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Menantu berperang dengan mertua. Kita baca lepas pada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah berhadapan dengan krisis ini. Sahabat-sahabat sama juga, masing-masing berhadapan dengan krisis. Misalnya peristiwa li'an, peristiwa yang disebut dengan yang zihar, misal contohnya. Semua ini berlaku, peristiwa-peristiwa di mana krisis yang berlaku. Kita buat contoh yang mudah, yang berlaku zaman Rasulullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Rasulullah balik daripada rumah madunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik saja Rasulullah puji madu dia. Alangkah bagusnya pergi rumah madu itu, asyik dia jamu madu je. Dia bagi madu je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji. Didengari oleh Aisyah dan didengari oleh Hafsah. Waktu mana dengar oleh Aisyah, dengar saja oleh Hafsah. Dua-dua orang ni dengar, masing-masing rasa tak puas hati. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Lalu masing-masing pakat, masing-masing kata begini, kita kalau Rasulullah balik saja daripada rumah madu ini, kita akan sebut bang busuk apa ni, bang busuk apa ni. Lalu Rasulullah mesti sebut madu. Bila Rasulullah sebut madu, kita kata busuk lah, kita sebut busuk lah. Ini contoh yang mudahnya. Dan memang berlaku, Rasulullah balik, Rasulullah puji, lalu masing-masing sebut busuk lah. Balik ke rumah Hafsah, masing-masing sebut busuk lah. Dua-dua orang sebut busuk. Lalu Rasulullah SAW ditanya, kamu makan apa ya Rasulullah? Rasulullah kata makan madu. Patutlah busuk pun, katanya masing-masing ini sendiri. Lalu Rasulullah mula bertekad mulai daripada saat itu, kata Rasulullah, saya sekali-kali tidak akan makan madu. Saya haramkan diri saya daripada makan madu. Lalu turun ayat Al-Quran Al-Karim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan satu perkara yang dihalalkan oleh Allah semata-mata untuk kamu mendapat keredaan isteri kamu itu sendiri? Yang ni turun. Barulah Rasulullah perasan, rupa-rupanya ada konspirasi rupa-rupanya yang dilakukan oleh isteri mereka ini sendiri. Kita baca dalam banyak peristiwa yang berlaku dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sahabat-sahabat melalui proses yang disebut dengan proses krisis dalam kekeluargaan masing-masing. Dan semuanya telah dileraikan, telah dirungkaikan oleh Islam. Islam datang, Islam tegur macam mana cara penyelesaian terhadap masalah-masalah ini sendiri. Okey. Dan Ustaz, sebenarnya kita ada beberapa soalan juga daripada rakan Facebook dan kita buka peluang pada rakan-rakan pendengar kita jika ingin berinteraksi bersama Ustaz di konti ketika ini, boleh tembusi talian 0362051500. InsyaAllah rakan saya Mona sedang menanti panggilan daripada anda. Dan Ustaz, ada beberapa soalan daripada rakan kita ya, daripada Puan Suria, katanya minta penerangan daripada Ustaz berkenaan dengan nafkah suami jika isteri bekerja dan juga tanggungjawab suami kepada ibu bapa mertua. Dan mungkin kita ambil satu lagi juga Ustaz, katanya berkaitan dengan manusia itu sentiasa ada kekurangannya. Jadi bagaimana cara terbaik mahu menegur suami jika dia melakukan kesilapan? Selain itu juga saya kira soalan-soalan ini mungkin kita dapat rangkum juga Ustaz berkaitan dengan bagaimana kita mendepani krisis rumah tangga di zaman moden ni. Kalau zaman Rasulullah tu ada juga cara dia menangani, dan kita zaman moden ni saya kira cabarannya tu lebih besar, mungkin berbeza. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, para pendengar yang dihormati sekalian, dalam dunia yang moden ini kita berhadapan dengan berbagai-bagai keadaan. Boleh jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada telefon, tak ada yang disebut dengan WhatsApp, tak ada yang disebut dengan Facebook dan juga Twitter dan seumpamanya. Tetapi zaman kita sekarang zaman yang boleh jadi zaman kita berada pada akhir zaman. Akhir zaman ini berbagai-bagai teknologi canggih itu keluar. Dan walaupun banyak teknologi bagaimana sekalipun, tetapi Islam berjaya untuk merungkaikan permasalahan ini. Terutama dalam bidang kekeluargaan ini. Para pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita sebut tentang nafkah dalam kekeluargaan ini, kita tahu bahawa apabila seorang suami dia berumah tangga saja, maka dia sudah menanggung segala nafkah zahir dan juga batin seorang isteri itu. Maknanya apabila dia berumah tangga saja, dia mesti memikul amanah, dia memikul tanggungjawab. Seorang perempuan dia kahwin, dia akan masuk dalam hisan, dia masuk dalam kubu seorang suaminya. Sebelum daripada dia berumah tangga, dia berada dalam kubu yang disebut dengan bapanya. Tetapi apabila dia berumah tangga, dia masuk dalam kubu suaminya. Apabila dia masuk dalam kubu suaminya, maka segala-galanya menjadi tanggungjawab pada suami untuk menjaga dan mengurus dalam kehidupan seorang isteri ini sendiri. Lebih-lebih lagi lah kalau sekiranya dapat anak dan zuriat dan sebagainya. Dalam kekeluargaan ini, tatkala mana seorang isteri itu berkejaya, maka nafkah yang wajib tetap dia kena laksanakan juga seorang suami ini. Ulama kata ada 3. Yang pertama dipanggil malbas, pakaian yang dia pakai menutup aurat.
Dan setengah ulama sebut ada 2 helai pakaian yang mesti didapat. Seorang isteri dapat dalam masa setahun. Siapa-siapa yang tak dapat lagi, boleh tuntut petang ni. Kemudian pakaian ini pada waktu mana musim panas dan juga musim sejuk. Dan kalau bahasa yang mudah, pada waktu malam dan juga pada waktu siang. 2 helai setahun. Pakaian yang menutup aurat. Yang kedua, yang disebut dengan mat'am, makan minumnya. Makan minum isteri tidak boleh diambil daripada duit isteri. Dan segala benda yang isteri berkejaya dan kejaya yang isteri kerja ini, maka semua itu adalah milik isteri, bukan milik rumah tangga. Tetapi suami tidak. Suami kalau dia bekerja, dia bertanggungjawab terhadap yang disebut dengan rumah tangga itu sendiri. Dia mesti dikongsi. Ini pun yang berlaku tatkala mana suami isteri kepada Abu Sufyan yang kedekut, Hindun yang datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana dia mengadu tentang suaminya kedekut. Ya Rasulullah, suami aku kedekut. Boleh tak aku ambil sikit-sikit ya Rasulullah daripada poketnya ya Rasulullah, daripada duitnya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ambillah sekadar keperluan. Jangan ambil dengan beg-beg duit tu semua, jangan. Maksudnya ambil sekadar keperluan dalam rumah tangga. Maksudnya makan minum itu tanggungjawab siapa? Tanggungjawab yang namakan dengan suami itu sendiri. 2. Yang ketiga, tempat tinggal. Tempat tinggal menjadi kewajipan seorang suami yang menyediakan tempat tinggal ini kepada isteri itu. Dan duit bayar sewa, duit bayar bil elektrik, duit bayar bil api, air dan sebagainya, semua bertanggungjawab ke atas seorang suami. Manakala isteri dia hanya mendapatkan zuriat untuk suaminya. Yang tu yang Allah jadikan demikian. Yang Allah jadikan kelebihan pada seorang isteri. Lalu dalam keadaan demikian, dalam krisis yang sering berlaku, macam mana kita nak tangani? Kadang-kadang suami melakukan kesilapan. Lalu bagaimana kita nak tangani keadaan ini? Islam mengajar ada 2-3 cara. Sama ada dalam bentuk yang zahir ataupun dalam bentuk yang batin yang kita boleh lakukan. Yang zahir maksudnya kita bertegur dengan keadaan yang cukup tersusun dan cukup indah masanya, ketikanya dan tempatnya. Yang pertama, maksudnya zahir itu, kadang-kadang tegurlah suami dengan cara yang baik, dengan cara berhikmah. Waktu mana kita duduk, di waktu mana selesai daripada makan, ataupun sewaktu mana suami bangun daripada tidur, daripada hilang kepenatannya, ataupun di waktu mana suami dalam keadaan lapang jiwanya, kita sebut dengan cara dan bahasa yang cukup berhikmah. Beritahu dengan bahasa yang indah. Dan kita guna bahasa-bahasa yang baik. Seorang isteri tentu dia tahu bahasa yang bagaimana yang diingini oleh suaminya, yang tidak diingini oleh suaminya. Jadi bahasa yang tidak diingini oleh suaminya jangan digunakan. Dia ada suami yang tak suka disindir. Ada suami yang suka disindir. Dia berbeza. Dalam keadaan sebegini, seorang isteri dia boleh tahu suami dia suka disindir ke ataupun tak suka disindir. Ada seorang suami yang dia suka kalau kena sindir, lagi cepat dia berubah. Ada suami yang kalau disindir, lagi sakit hati. Lagi sakit hati. Jadi sindiran itu jangan. Satu. Yang kedua, Islam ajar supaya kita diajar supaya gunakan orang perantaraan. Kalaupun kita tak mampu nak tegur, katakanlah seorang isteri jarak umurnya jauh dengan suaminya, maka Islam suruh guna fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka isteri boleh bagi tahu pada bapa dia ataupun orang yang dihormati oleh seorang suami ini. Dia rasa hormat pada dia. Maka dia boleh bagi tahu pada orang yang dihormati tersebut, boleh tak tolong nasihatkan suami saya begini. Maka itu cara yang baik pada diri kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara lagi? Diam. Diam itu dalam bentuk yang dinamakan dengan yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Hendaklah siapa yang beriman pada Allah dan juga beriman dengan hari akhirat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik ataupun dia diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dan ulama kata, seorang isteri yang diam itu bentuk teguran dalam rumah tangga. Kerana rumah tangga ini tidak akan ceria kalau seorang isteri yang diam saja. Dan rumah tangga yang dia puan ni, kalau kita cerita tentang rumah tangga, orang lelaki biasanya
sebelum daripada rumah tangga mulutnya banyak. Allah jadikan demikian. Orang perempuan tak banyak. Dia diam. Orang lelaki dia sibuk tanya, adik-beradik berapa orang? Belum rumah tangga kan? Sebelum rumah tangga. Kemudian tinggal kat mana? Kemudian banyak dia tanya. Orang perempuan jawab sepatah. Tapi kalau dah berumah tangga, orang lelaki tak banyak mulut. Orang perempuan banyak mulut. Allah jadikan demikian. Satu sunnah yang baik. Dia, orang perempuan dia nak susun rumah tangga menjadi baik. Jadi mulut dia tak terhenti. Dia susun, dia sebut pada anak dia bagi tahu begitu, dia bagi tahu begini. Suami diam je. Suami ni kadang-kadang isteri bercakap 100 patah, suami jawab sekali je. Gitu je. Demikian. Tetapi tatkala mana seorang isteri yang diam, dia telah memberi satu teguran yang indah dalam rumah tangga itu. Yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah pun demikian. Apabila diam saja isteri, maka hilanglah keceriaan rumah tangga itu. Maka apabila dia diam tersebut, dia akan membentuk satu kepribadian yang baru dalam rumah tangga itu, dalam membina kembali dalam masalah-masalah untuk dirungkaikan itu sendiri. Kemudian saya sebut tadi, ini dalam bentuk zahir. Dalam bentuk batin, kalau kita bicarakan dalam bentuk batin, di sana Islam ajar beberapa perkara. Bagaimana cara kita nak menangani keadaan sebegini. Yang pertama, Islam suruh kitanya dalam keadaan kitanya banyakkan berdoa pada Allah. Doa pada Allah. Kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca doa. Di antara doa yang kita kena ajar dan kita kena sentiasa baca, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, anugerahkan pada kami, min azwajina, daripada pasangan hidup kami ya Allah, wa min zurriyatina, dan juga zuriat kami ya Allah, yang jenis bagaimana? Qurrata a'yun, yang jenis lembut mata memandang ya Allah, sonoknya kami hidup. Waj'alna lil muttaqina imama, dan tolong jadikanlah kami di kalangan orang yang bertakwa ini, kamilah pemimpinnya ya Allah. Ini yang diajar supaya kita baca doa. Yang kedua, tolong banyakkan kitanya. Yang kedua, batinnya, jangan buat maksiat dalam rumah tangga. Jangan buat maksiat dalam rumah tangga. Siapa yang buat maksiat dalam rumah tangga akan bertambah krisis rumah tangga. Akan bertambah krisis rumah tangga. Kerana maksiat itu tidak membawa keberkatan. Kita sebut awal-awal tadi, rumah tangga Muslim mesti rumah tangga yang penuh dengan keberkatan. Bagaimana kita nak dapat berkat kalau kita buat maksiat? Mana-mana rumah tangga yang buat maksiat, lagi dia buat maksiat, lagi hilang berkat. Kita bawa majalah-majalah yang tak baik. Majalah mempelam, Queenie, macam-macam gaya kita bawa masuk dalam rumah tangga kita. Semuanya tidak membawa kebaikan dalam rumah tangga kita. Kita bawa masuk dalam rumah tangga kita patung, kita letak alat-alat muzik yang melarakan dan sebagainya. Semua ini dia akan menghilangkan keberkatan rumah tangga. Jadi rumah tangga kita jangan buat maksiat. Kalau rumah tangga yang tak buat maksiat, apa yang akan datang? Rahmat Allah itu akan datang. Rahmat Allah akan datang. Dua. Yang tiga, seringkali kan rumah tangga kita ini didatangi tetamu. Tolong jemput adik-beradik datang. Tolong ajak jiran tetangga makan kat rumah. Tolong ibu-ibu, tolong buat jamuan kat rumah. Ajak tetamu datang. Kerana tetamu datang itu menghilangkan krisis rumah tangga. Membawa keberkatan dalam hidup. Jangan kita jadikan rumah tangga kita kosong, hambar. Lebih-lebih lagi, kita kena rasa seronok kalau ibu kita datang. Ibu kita dan ayah kita datang. Kalau datang daripada kampung, ni tak kadang-kadang setengah-setengah orang tolak menolak. Tak nak ibu dia datang ke rumah dia. Tak nak ayah dia datang ke rumah. Kalau mak dia telefon, ayah dia telefon nak datang cuti-cuti sekolah ni, dia pula sebut tak sempat lah. Dia nak holiday, dia nak keluar negara, yang menyebabkan akhirnya keberkatan itu hilang. Sedangkan datangnya orang tua ni ke dalam rumah tangga kita, itulah satu keberkatan. Mereka tak datang bukan habis berah pun. Mereka bukan habis rezeki kita pun. Bahkan mereka mendatangkan keberkatan dalam hidup kita. Cuba kita bayang. Waktu mana kita tengah-tengah bertelagah, kita buat contoh yang mudah kan. Tengah-tengah kita bertengkar-tengkar, tiba-tiba orang bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pun terkejut. Masing-masing suami isteri terkejut. Dah mula bulat mata. Lepas pada tersebut, kita pun buka pintu. Dia kata, ada kat rumah ke? Kita jemput masuk. Kita dengan suami tadi tengah bertelagah. Terus menjadi pelakon handalan terus. Dia akan jadi elok terus. Di saat mana tetamu datang. Berubah terus. Kenapa berubah? Jawabnya, rahmat Allah sedang mendatangi kita di saat itu. Kemudian, saya nak sebut lagi, dalam rumah tangga ini, tolong banyakkan, lazimkan baca Quran.
baca Quran. Rumah tangga yang indah itu disirami dengan bacaan Al-Quran Karim. Rumah tangga yang baik itu, krisis yang berlaku ini, kita baca Quran. Baca Quran. Bila kita baca Quran, penyelesaiannya berada di situ. Dan kalau sekiranya kita tidak boleh baca Quran, rumah tangga yang tak boleh baca Quran, maka kita akan hilang banyak benda dalam diri kita. So itu berbeza rumah tangga Muslim dengan rumah tangga yang tidak Muslim. Rumah tangga Muslim ini disirami dengan keberkatan, kerahmatan. Tetapi rumah tangga yang tidak Muslim, dia tidak ada istilah berkat. Tidak ada istilah yang disebut dengan rahmat. Jadi dalam keadaan sebegini, kita nak tangani krisis ini lagi, kita diajar supaya dalam hidup kita jangan buka ruang untuk syaitan masuk. Kan? Kalau suami tinggikan suara, isteri tolong rendahkan suara. Kalau isteri dah mula tinggi suara, suami tolong rendahkan suara. Tak apa. Dia tidak merugikan kita dan tidak menjadikan kesilapan dan kesalahan pun. Ini pun yang berlaku pada Sayyidina Umar. Tatkala mana seorang lelaki datang nak mengadu, yang suami dia, yang isteri dia kuat beletih. Isteri dia kuat beletih. Lalu bila datang saja Sayyidina datang rumahnya, tiba-tiba didengari Umar sedang diletiri. Sayyidina Umar sedang diletiri. Dia pun kejut. Dia pun dah bagi salam dah. Tiba-tiba dengar suami, isteri pada Sayyidina Umar sedang meletir Sayyidina Umar. Lalu dia pun terus berpaling. Bila terus berpaling balik, Sayyidina Umar pandang pada dia. Lalu Sayyidina Umar tegur dia balik. Kenapa kamu? Dia kata, saya datang bercadang nak cari air tawar untuk dapatkan untuk isteri yang kuat meletir. Tiba-tiba kamu sendiri yang kena letir. Lalu Sayyidina Umar kata, demikianlah dia seorang isteri. Dia meluahkan perasaan dan hati dia kala mana kepenatan dia daripada letirannya. Tapi jangan pula beletir sejak pagi sampai tengah malam. Maksudnya, gambaran bagaimana Islam ini indah. Jangan bagi ruang syaitan masuk. Apabila jangan bagi ruang syaitan masuk, maka kita akan pasti rumah tangga kita akan berjaya untuk disusunnya. Saya itulah kadang-kadang isteri beletir ni sebab sayangkan rumah tangga dan suami saya. Ya, betul. Saya. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita. Kita ada beberapa orang pemanggil. Kita bersama dengan Puan Farhana dari Kuantan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya pernah menyinggung perasaan adik-beradik saya dah 4 tahun berlalu. Dalam masa tu saya cuba bercakap dan bersalaman dengan mereka. Dua abang saya okey, tapi kakak saya tak mau bercakap dengan saya dan menolak salaman saya. Malah salam saya pun tak dijawab. Sampaikan dia sentiasa cari kesalahan saya untuk disebarkan pada dua abang saya dan membuatkan mereka tak bercakap dengan saya. Kakak saya ini sangat aktif dengan usrah, tapi dia sendiri suka untuk mengharmonikan famili kami sendiri. Ustaz, saya minta kata-kata yang boleh menenangkan hati saya. Apa yang dikatakan oleh kakak saya semua dipercayai oleh famili saya. Hingga kan katanya pertanyaan kubur tu tak wujud. Jadi semua orang percaya. Jadi itu saja soalan saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Cik Farhana. Saya nak sebut begini. Dalam kehidupan kita ni, proses itu akan berlaku. Kalaupun tak berlaku pada kita, akan berlaku pada keluarga kita. Jadi kadang-kadang proses terasa hati, proses yang disebut dengan yang tersinggung dan sebagainya ini akan terjadi. Kerana manusia, nama lagi manusia. Manusia ni dia akan melalui proses yang disebut dengan sakit hati, kecil hati, kemudian jenis hati. Maksudnya demikian dalam hidup kita. Apa yang paling terbaik untuk diri kita ialah kita jangan terasa hati dengan Allah. Kita kena jaga hati Allah. Bila kita boleh jaga hati Allah, maka kita akan dapat menjaga paling utama hidup kita di atas dunia. Tetapi kalau kita tak boleh jaga hati Allah, maka yang ni yang jadi masalah dalam hidup kita. Jadi apa yang saya boleh sebut pada Cik Farhana sebentar tadi, bahawa banyakkanlah sabar. Sabar dalam hidup. Boleh jadi sekarang kita tak nampak apa hikmah yang Allah sedang menguji kita. Tetapi kita akan nampak hikmah ini suatu hari nanti. Suatu hari nanti Allah akan tunjuk hikmah yang terbaik. Kesabaran itu bila kita boleh tahan dan kita boleh tahan, insya-Allah kita akan menjadi mukminah yang baik. Tetapi kalau kita tak boleh sabar, boleh jadi kita akan menjadi hilang kesalehan pada yang ada pada diri kita, kebaikan segala yang ada pada diri kita akan benar akan terjadi dengan apa yang mereka sebut itu. Tetapi kita tunjukkan pribadi yang baik dan jangan layan dengan apa yang mereka lakukan itu. Dan kalau nak kira sakit hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah manusia yang paling layak untuk sakit hati. Tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui cabaran-cabaran ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabah dia. Puan ni kan, kalau kita baca dalam sejarah, Rasulullah pernah disakiti oleh seorang wanita Yahudi.
wanita Yahudi yang Rasulullah tolongnya. Tiap-tiap kali mana Rasulullah ke pasar, Rasulullah tengok ada wanita Yahudi yang beli barang banyak. Rasulullah tolong angkat, kemudian hantar ke rumahnya. Sambil berjalan, wanita Yahudi itu kata apa dia? Dia kata, kamu ingat ya, di bandar Madinah ini ada seorang lelaki yang memang jahat pribadinya, namanya Muhammad. Kamu jangan berkawan dengan dia. Kamu orang yang baik, kamu jangan berkawan dengan dia. Nanti dia akan terpengaruh. Muhammad itu siapa? Rasulullah. Tapi Rasulullah senyum je. Rasulullah sampaikan barang kat rumahnya, sehinggalah wanita tua itu sakit. Kemudian tak boleh berjalan. Rasulullah yang tolong uruskan, tolong suap ke mulut. Wanita tua tu sebut, asyik bagi tahu saja. Dia kata, kamu tolong ingat ya, jangan berkawan dengan Muhammad. Muhammad itu jahat. Rasulullah suap ke mulut wanita tua Yahudi ini. Kemudian sampailah Rasulullah wafat. Lalu datang oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini datang. Abu Bakar suap. Wanita tua tersebut pegang tangan Abu Bakar. Siapa kamu? Dia tanya. Lalu Abu Bakar kata, orang yang biasa suap kamu? Tak, dia kata, orang yang biasa suap aku ni, orang yang lembut suapannya. Engkau ni suap kasar sedikit. Lalu wanita tua tersebut tanya, kemana lelaki yang biasa suap mulut aku? Lalu katanya, Abu Bakar dia sudah wafat. Namanya apa? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Lalu wanita tua tersebut terdiam dengan keadaan yang berlaku ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakar kata apa dia? Abu Bakar sebut, dia kata, sesungguhnya dia Nabi Muhammad. Lalu wanita tua itu jawab terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lama kan proses. Kalau kita jadi Rasulullah agak-agak macam mana kan? Mesti kita ni, waktu mana kita suap tu, kita rodok-rodok sudu dan garpu tu dalam mulutnya. Mesti kita sapukan masuk ke dalam. Tapi, bagaimana kita diajar supaya bertahan? Kalau kita mampu bertahan, insya-Allah ada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk diri kita ini. Saya diharapkan dapat mengubah juga hati Cik Farhana tadi. Saya pun rasa macam tersentuh juga dengan cerita tadi Ustaz. Okey, kita bersama dengan Puan Munawarah, pendengar kita yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, apakah sunnah Nabi dalam yang diamalkan dalam rumah tangga baginda lah? Sebab sekarang ni kita lihat kadang rumah tangga tu tak tahu pun apa sunnah Nabi yang nak diikutkan sunnahnya. Boleh tak Ustaz senaraikan sunnah Nabi dalam rumah tangga tu? Subhanallah, memang banyak sangat. Kalau masa kita dengan ruang kita yang terbatas ini tak mampu kita nak senarai bagaimana indahnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di kalangan kamu, siapa yang terbaik dengan rumah tangganya. Dan tidak ada contoh yang lebih baik dalam rumah tangga ini kecuali aku. Aku ni orang yang terbaik dalam rumah tangga itu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharian, bila tanya pada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah di rumah? Lalu Rasul katanya Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran yang digambarkan dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana yang dibuat oleh Rasulullah? Kalau kita baca dalam sirah kehidupan Rasulullah, makan, Rasulullah tak makan seorang-seorang. Rasulullah makan bersama. Kemudian Rasulullah bergurau senda dengan rumah tangganya. Ini sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama. Suami dan isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama. Kemudian Rasulullah tidur Rasulullah sentiasa menghadap muka di antara Aisyah dengan muka Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menghadap muka Hafsah dan Hafsah menghadap muka Rasulullah SAW. Kita kan kalau berumah tangga dah lama kahwin, biasanya bantal peluk kat tengah-tengah. Lepas tu seorang menghadap ke barat, seorang menghadap ke timur. Yang tu yang biasa terjadi. Rasulullah tak. Rasulullah mesti menghadap. Dan itu pun akhlak, cara yang diajar dan cara dilakukan. Dan kemudian sentuhan. Sentuhan ini mesti dibiasakan. Suami dan isteri jangan tak sentuh. Jangan. Kerana apa dia? Allah dah bagi dah pada kita sentuh. Sentuh itu pahala. Kita duduk di antara suami isteri, duduk tak ada kerja, pegang je isteri. Pegang je. Isteri tanya, buat apa bang? Buat pahala. Kita jawab demikian. Kenapa buat pahala? Kerana waktu mana kita duduk, kalau kita sentuh orang lain, kita dapat dosa. Dapat dosa. Demikian dalam rumah tangga Islam. Rumah tangga Islam ni, dia kena banyak sentuhan. Kemudian doa, biar doa bersama. Doa jangan tertinggal daripada doa bersama. Sebab tu dalam kita sembahyang, waktu mana kita solat, kita sebut ihdina. Kita tak sebut ihdi, ya Allah tolong tunjukkanlah saya. Tetapi kita sebut ihdina. Waktu mana kita baca doa, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, tolong anugerahkan pada kami semua ya Allah. Kenapa kita sebut kami? Kenapa kita tak sebut bagilah pada saya? Wahai Tuhan saya, tolong bagi kepada saya. Tak. Tetapi kita doa, siapa kami itu? Kami itu yang dimaksudkan ialah rumah tangga. Kami itu yang dimaksudkan dengan siapa? Muslim.
orang Muslim yang berkeluarga di antara satu sama lain. Oleh demikian kitanya jangan tinggal perkara demikian. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong isteri dan membantu isteri dalam kerja-kerja rumah tangga. Cubalah suami berada kat dapur seketika. Dia akan tahu bagaimana beratnya keadaan yang berlaku dalam rumah tangga ini. Kita nampak ringan je goreng telur mata kebau. Ringan je nampak. Tetapi waktu mana kita nak goreng tu tak senang. Tak senang waktu mana kita nak lakukan. Bagi seorang suami, bantu. Rasulullah pernah menjahit. Ini sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangun dan mengejutkan rumah tangganya untuk meminta keampunan pada Allah supaya diselamatkan rumah tangga ini daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan dengan dua pemanggil Ustaz. Ya, daripada Puan Ana dari JB. Saya ni nak tanya, baru sekejap ni saya dengar Ustaz cakap kalau rumah tangga tu nak itu apa? Nak diberkati apa semua suami, kita dan keluarga mesti baca Quran apa semua Ya, betul. Saya nak tanya dengan Ustaz, kalau kita baca Al-Quran tapi lepas tu suami tu dia agak pembaran kan? Habis dia baca Al-Quran boleh marah-marah anak. Bila kita tegur, kita kata yang you ni baru baca Quran gini ni. Jadi dia macam dia tak terima tau. Macam mana anggapan Ustaz macam gitu Ya. Saya nak sebut begini. Kadang-kadang Al-Quran yang dibaca itu Al-Quran yang tidak diresapi dalam jiwa seseorang. Suatu Islam suruh apabila kita baca Quran, bacalah Quran sampai peringkat ke hati kita. Jangan baca Quran pada bibir kita. Baca Quran sampai peringkat kita jadi rasa khusyuk. Kalau ibu dan juga mana-mana seorang isteri, kalau mana waktu mana dia ada kelapangan saja, cuba dia baca buku yang dikarang oleh Said Hawa rahimallah. Cerita tentang bagaimana nak khusyuk dalam hidup. Nak khusyuk waktu mana baca Quran, nak khusyuk waktu mana kita solat, nak khusyuk dalam waktu mana kita beribadah. Kadang-kadang apabila kita hilang khusyuk, yang itulah yang tak terkesan pada jiwa seseorang. Bila tak terkesan, maknanya tak ada nilai. Dia baca pada bibir dia saja. Tetapi baca Quran ni, biar kita baca sampai peringkat, sampai pada jiwa kita. Bila kita boleh baca sampai jiwa kita, peribadi ini kita baik. Satu. Yang kedua, bagi support. Tak apa. Yang baca Quran tu, baca Quran lah. Baguslah. Tapi, tolong redakan kemarahan tadi. Macam mana nak redakan kemarahan? Banyakkan sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau dia berdiri, suruh dia duduk dulu bang. Abang nak marah kan? Abang duduk dulu kejap. Bila abang duduk, abang akan jadi lapang sekejap. Kalau dia duduk pun nak marah juga. Sambil duduk pun marah juga. Dia beletih juga. Suruh dia baring kejap bang. Abang baring kejap, nanti abang akan reda. Dia baring pun dia marah juga. Suruh dia ambil air wuduk. Suruh wuduk. Kalau dia wuduk pun marah juga, suruh dia mandi. Siap mandi, marah juga. Boleh talqin dah, dia mati dah dia. Nak sebutnya gambaran bagaimana dalam hidup kita ni, Islam aja susun. Marah itu jangan melampaui. Islam suruh marah. Tetapi marah yang kadar, yang dibenarkan. Sampai peringkat pecah kaca, sampai peringkat tak boleh kontrol, yang tu dilarang dalam agama. Sebab tu kita boleh kawal yang tu, baiklah dan eloklah dalam hidup kita. Kita dengarkan dari Puan Nur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak bertanya. Katakanlah tadi Ustaz ada cakap beberapa perkara yang mesti dilakukan oleh suami dalam menguruskan rumah tangga, antaranya keperluan lah, antara makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang ni Ustaz, kita tengok 70 hingga 80% ni wanita isteri yang bekerja pendapatan lebih tinggi daripada suami. Jadi bagaimana Ustaz dalam isteri banyak membantu suami? Mungkin katakanlah kalau suami isteri bayar segala bil-bil, mungkin isteri bayar sewa rumah ke. Begitu juga dalam mengendalikan hal-hal anak ni. Sebagainya isteri juga tanggung. Jadi bagaimana ganjaran bagi suami? Saya nak sebut begini. Kalau seorang isteri, waktu mana dia berkejaya, kemudian didapati rezeki dia lebih berbanding daripada suaminya, maka dalam hadis Rasulullah SAW sebut, tidak adalah perkara sedekah yang lebih baik kepada seorang isteri hanyalah kepada suami dia dalam membantu menguruskan rumah tangga itu. Di waktu mana kita dapat lebih, rezeki lebih, Allah bagi. Dalam dunia moden sekarang, seorang perempuan yang rajin bekerja, rajin belajar dan sebagainya, akhirnya dia berjaya lebih daripada suami dia. Bila rezeki dia lebih, dia lihat suami dia ni penat dalam nak menanggung dan mengurus rumah tangga ini, maka di waktu ini dia tolong bantu.
Dia dapat pahala yang banyak. Kerana sedekah yang paling baik seorang isteri hanyalah pada suami. Pada suami dia. Kemudian lepas pada itulah barulah diberi pada orang lain dan orang lain. Tetapi suami jangan ambil kesempatan dengan kelebihan isteri yang ada itu. Bila dia lihat saja isteri dia banyak dah gaji, dia lalu tak bagi nafkah. Dosa hukumnya. Islam larang demikian. Islam suruh walaupun kamu duit banyak mana pun, rezeki banyak mana pun kamu dapat, kamu tetap kena bagi pada isteri kamu. Manakala isteri kalaupun ada rezeki lebih, maka dia tolong dan bantu pada suami dia. Jangan pula dia tengok suami dia banyak kena bayar bil banyak, kemudian bayar itu banyak, bayar ni banyak, akhir dia tanya, banyak bang? Banyak. Padan muka disebut demikian. Dia pula yang demikian. Jangan. Kita ni waktu mana kita dalam keadaan yang kita tengok suami kita dah terban dah, kita tolong bantu. Kerana kita berada dalam rumah tangga. Kalaupun isteri tak bantu, tak menjadi satu dosa. Tak jadi satu dosa. Tetapi suami bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga itu sendiri. Wallahu a'lam. Tapi macam Ustaz katalah, kalau kita dapat bantu suami, besar pahala. Besar pahala. Tak adalah ganjaran yang Allah sediakan. Dan kalau isteri nak masuk syurga, nak masuk syurga yang senang, ada dua je dia jaga. Jaga hati Allah dan juga Rasul. Yang kedua, jaga hati suami dia. Dia boleh masuk syurga pintu mana yang dia nak. Tetapi nak jaga yang dua ni puan ni, memang susah. Di kalangan kita nak jaga. Wallahu a'lam. Baik. Kita ambil satu lagi, saya kira pemanggil terakhir kita. Boleh. Encik Rusdi dari Kelantan. Terima kasih. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kesihatan berpanjangan di jalan dakwah ini dengan rahmat Allah Ta'ala. InsyaAllah, mudah-mudahan. Nak tanya Ustaz, petua-petua supaya kita rasa kemanisan iman. Sekarang ni Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kepada kita iman. Jadi bagaimana supaya nak rasa halawatul iman dan halawatul ibadah yang kita buat ni, kita rasa nikmat. Kita rasa lega, kita rasa Allah Ta'ala rasa kemanisan lah maksudnya. Terima kasih. Itu yang saya biasa sebut, bahawa di antara perkara yang penting dalam hidup kita, kita mesti buat sesuatu kerana Allah. Apabila kita boleh buat sesuatu kerana Allah, maka kemanisan iman itu akan wujud. Dan kita benci sesuatu itu kerana Allah. Sayang pada sesuatu itu kerana Allah. Dan benci pada sesuatu itu pun kerana Allah. Bila kita boleh wujudkan dalam hidup kita ni kerana Allah, dan kita nampak akhirat itu keutamaan, maka kita akan rasa manisnya iman kita. Tetapi kalau sekiranya kita tak dapat yang disebut dengan benci dan sayang itu kerana Allah, maka kita tak dapat perkara demikian. Yang lebih besar lagi, kerana apa kita tak dapat manisnya iman? Kerana kita tidak ada ilmu. Apabila kita tidak ada ilmu, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, bagaimana dia nak bagi? Dalam hidup seseorang ni, maka dia diajar supaya menambahkan ilmu. Menambahkan ilmu. Apabila kita tambah ilmu kita, insya-Allah, di waktu mana kita ada ilmu, lagi banyak ilmu kita, lagi kita rasa nikmat dan nikmat dalam kita beragama ini sendiri. Baik. Dan saya kira itu soalan daripada rakan-rakan pendengar, walaupun banyak tapi masih kita tidak mencukupi Ustaz ya. Jadi sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita hari ini menangani krisis rumah tangga Muslim, Ustaz silakan. Para pendengar yang dihormati sekalian, tolong banyakkan bersedekah. Kerana bersedekah itu, dia akan memudahkan banyak urusan dalam kekeluargaan kita. Dan tolong banyak kita membantu orang. Sesiapa yang banyak membantu orang dalam rumah tangganya, Allah akan tolong tangani krisis dalam kehidupannya. Tetapi kalau sekiranya pada diri kita, jarang kita nak dekat diri kita dengan Allah, kita jauh dengan Allah, kita cari penyelesaian yang bukan daripada ajaran agama, kita akan buntu dalam hidup kita. Tetapi kalau kita dapat daripada penyelesaian daripada agama, maka kita akan dapat penyelesaian yang banyak dalam hidup kita. Kerana Islam ini agama yang sempurna, agama yang cukup. Oleh kerana agama Islam ini sempurna, dia telah mengatur pada kita bagaimana kita nak menjadi peribadi yang baik, bagaimana kita nak menjadi rumah tangga yang baik, bagaimana kita nak jadi masyarakat yang baik. Tetapi sayangnya, apabila kita tidak lagi bersama dengan dalam hidup kita, kita tak belajar daripada Al-Quran, kita tak nak belajar daripada hadis Rasulullah, kita tak nak dekat dengan para alim ulama, maka di waktu itulah kita tak akan dapat kemanisan, dan kita tak mampu nak tangani krisis-krisis yang ada ini. Baca ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ringkas je Allah sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat ni kan ramai orang hafalkan, ayat 1000 dinar. Biasa ditampar kat dinding. Orang tanya buat apa? Murah rezeki Ustaz disebut. Padahal ayat ni Allah nak ajar apa dia? Allah nak sebut bahawa gambaran kamu takwa pada Allah, aku akan jadikan makhraja, jalan penyelesaian dalam hidup kamu. Tetapi yang hilang dalam hidup kita ni apa dia? Takwa itu hilang. Apabila takwa kita dah hilang, maka bagaimana penyelesaian itu akan datang?
dalam hidup seseorang. Maka takwa itu mesti dikembalikan balik dan penyelesaian itu akan datang setelah mana kita hidup dalam keadaan beragama, insya-Allah.